Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, apa khabar? So, Alhamdulillah dapat bersiaran lagi. So, hari ini nak sambung sikit lagi tentang menopause. Okay, so menopause ni adalah satu situasi yang in general ramai yang takutkan keadaan ini adalah kerana kita tidak ada maklumat yang uh, sepatutnya bagaimana kita perlu berhadapan dengan situasi menopause. So technically menopause ni lebih dikenali orang kata putus haid dan sebagainya. Dan keadaan kita yang uh, mendapat menstrual bulanan ni lebih kurang dalam 40 tahun juga kan, 40 lebih tahun. So akhirnya um, mereka akan meninggalkan kita adalah kerana tempoh. Tempoh kita sudah tidak subur lagi sebagai seorang ibu yang boleh berpotensi untuk hamil. So ramai orang tua-tua cakap lah, dia kata kalau kau muda lagi kau beranaklah banyak-banyak. Kau beranaklah banyak-banyak sebab kita ada tempoh kan, kita ada tempoh untuk melahirkan tu dan technically apabila sudah mencecah usia hujung 40-an ke 50-an kita dah tak ada keupayaan untuk hamil lagi. So ramailah dulu-dulu kan orang-orang tua cakap beranaklah ramai-ramai, beranak banyak sebab uh, kita tak ada orang kata lifetime untuk hamil, right? But when I think about it, I pun rasa macam rugi kalau wanita tu dia sihat, dia subur dan dia mampu dari segi kesihatan dan dari segi kemampuan kewangan. So apa salahnya um, cuba lahirkan seramai yang bolehlah zuriat. But it's not for all, okay? It's not for all. Then I juga berhadapan dengan ramai ibu yang sangat uh, berusaha untuk hamil pun juga adalah satu cabaran. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal menopause dan sebenarnya ada kaedah untuk merawat menopause iaitu terapi penggantian hormon ataupun hormone replacement therapy. Okay, dan wanita yang melalui tempoh premenopause dan menghadapi cabaran dari segi kesihatan dan sebagainya, jangan malu untuk dapatkan rawatan ini. Okey, so saya kongsi sekejap. Okey, so saya ambil daripada Facebook, Facebook Kementerian Kesihatan, tentang ubat penggantian hormon dalam rawatan menopause. Okey, so jom kita baca sikit. Okey, menopause merupakan satu terma yang ditakuti dan dipandang skeptikal oleh kebanyakan wanita. Terma itu memberi gambaran tentang suatu tempoh yang sukar dengan pelbagai tanda emosi dan fizikal seperti kemurungan dan peningkatan berat badan. Sebenarnya menopause adalah satu kitaran biologi yang normal dan biasanya tidak membawa masalah yang ketara kepada kebanyakan wanita. Okey, berdasarkan definisi perubatan, menopause bermaksud putus haid secara kekal bagi tempoh 12 bulan atau lebih. Okey, secara berturutan yang disebabkan oleh kehilangan fungsi ovari dan kekurangan paras hormon estrogen. So secara semula jadi menopause boleh jadi tanpa sebarang sebab penyakit atau faktor fisiologi yang lain. Namun ia juga boleh berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan disebabkan oleh penyakit atau melalui pembedahan dan rawatan klinikal. Okey. So technically mungkin penghujung 40-an tu kita akan lalulah fasa ini dan ataupun ada yang lebih awal adalah kerana dia dia adalah disebabkan perubatan. Okey, so ada yang melalui pembedahan dan dibuang sekali kilang dan sebagainya dan terus dah dapat menopause. Okey, so terdapat beberapa gejala yang mungkin mengganggu kualiti hidup harian pesakit yang seterusnya menjadi indikasi untuk memulakan rawatan penggantian hormon bagi pesakit menopause. Okey, so ada yang tak rasa apa-apa dan ada yang melalui berbagai cabaran, tetapi yang nak dikongsikan ini adalah antara sebab jika puan mengidap ini dan mungkin puan perlu mendapatkan terapi penggantian
hormon. Okey, so gejala yang terlibat adalah seperti berikut. Gejala vasomotor seperti hot flushes dan berpeluh secara berlebihan. Okey, sakit sendi dan otot, gangguan dan kesukaran untuk tidur, kemurungan, simptom urogenital terutamanya kekeringan faraj dan masalah seksual terutama lemah syahwat. Okey, so jika perempuan mengalami antara gejala ini, so mungkin adalah sesuai untuk mendapatkan rawatan lanjut iaitu terapi penggantian hormon. Okey, so rawatan gantian hormon bermaksud penggunaan hormon estrogen, progestin dan androgen dalam membantu melegakan gejala menopause. Terdapat beberapa pilihan rawatan hormon sama ada penggantian hormon estrogen sahaja atau kombinasi hormon estrogen dan progestin yang lebih banyak digunakan bagi pesakit yang masih mempunyai rahim bagi mengurangkan risiko kanser rahim. Antara contoh produk sedia ada dalam pasaran bagi tujuan rawatan penggantian hormon ini adalah ubat tablet, kombinasi estradiol dan dihydrogesterone, conjugated estrogen dan pelbagai formulasi lain. Adalah sangat penting untuk pesakit mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu sebelum memulakan pengambilan hormon. So biasanya bila dah dapat gejala tadi tu, jadi adalah lebih baik untuk pergi berjumpa dengan doktor ataupun pakar. Okay. So rawatan penggantian hormon juga terdapat dalam pelbagai bentuk. Antaranya ubat biji, suntikan, implan, pelekat tampalan dan semburan. Ubat-ubat ini diserap ke dalam badan untuk mendapatkan kesan tindakannya. Bagi ubat yang bertindak secara lokal pula, ia memberi kesan setempat seperti krim atau tablet estrogen yang dimasukkan ke dalam faraj bagi mengembalikan struktur dan keanjalan lapisan dalam faraj bagi mengatasi masalah kekeringan dan iritasi. Okey, so mungkin ramai pesakit yang keliru apabila terdapat perbezaan rawatan yang disarankan oleh doktor. Kaedah rawatan mungkin berbeza antara satu sama lain kerana ia bergantung kepada keadaan kesihatan, jenis hormon, kombinasi dan formulasi sesuatu produk yang digunakan dalam rawatan tersebut. So secara umumnya rawatan mungkin perlu diambil mengikut kitaran tertentu atau secara berterusan. Durasi rawatan pula adalah bergantung kepada respons seseorang pesakit itu terhadap rawatan atas nasihat doktor. Okey. So pesakit dinasihati untuk patuh kepada pengambilan ubat penggantian hormon menopause mengikuti arahan daripada doktor yang merawat. Berbincanglah dengan doktor apa-apa sahaja kelainan kesihatan yang berlaku seperti pendarahan, faraj dan sebagainya. Selain itu, pesakit digalakkan mengikut saringan penentuan kesihatan seperti mamogram, pemeriksaan payudara, ujian tekanan darah, ujian saringan PEP dan sebagainya. Okey, so meskipun terdapat risiko terhadap rawatan penggantian hormon seperti pendarahan dan kanser, para profesional perubatan akan membuat pertimbangan antara manfaat dan risiko bagi setiap pesakit sebelum memulakan rawatan dan melakukan perbincangan dan penerangan terperinci berkaitan dengan rawatan penggantian hormon dengan pesakit. Okey. Right, so of course kita kena berbincang dulu dengan doktor sebelum kita mulakan rawatan dan juga oleh kerana ini adalah terapi penggantian hormon, ada juga kadang-kadang tak sesuai. Jadi itu adalah orang kata kena berbincang dengan doktor. So data kajian terkini menunjukkan wanita yang memulakan rawatan gantian hormon di sekitar waktu menopause boleh mendapat manfaat seperti pencegahan daripada osteoporosis, mengurangkan risiko penyakit coronary dan telah berjaya mengurangkan penyebab keseluruhan mortaliti dalam kaum wanita. So menopause merupakan satu keadaan perubahan dalam diri seseorang itu iaitu perubahan pada umur, fisiologi tubuh, hormon dan tahap kesihatan. Jangan malu untuk mendapatkan rawatan jika memerlukannya. Jangan merawat menopause sesuka hati tanpa pemeriksaan kesihatan daripada doktor terlebih dahulu. Pembelian produk hormon melalui talian adalah sangat berbahaya dan mungkin mempertaruhkan nyawa pesakit itu sendiri, terutama bagi produk yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. So saya tidak pasti kenapa ada wanita yang boleh yang membeli
produk hormon melalui talian, sebab adalah lebih baik perlu ada konsultansi dulu dengan doktor. Kemudian kita kena faham yang mungkin ubat ni sesuai dengan orang lain tapi dengan kita tidak. Okey, so sebab tu doktor kena kenal pasti itu. Bagi wanita, anda tetap berharga meskipun telah memasuki ruang umur menopause. Nikmati hidup anda dengan kesihatan yang lebih baik bersama-sama keluarga tersayang. Kehidupan anda tidak terhenti kerana menopause. Ia cuma suatu permulaan kepada episod baru dalam diri anda sebagai seorang wanita. Okey, pengguna boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan dan juga untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai ubat-ubat. Okey, so sebab tu dikatakan menopause tu is not the end of everything, it's the beginning, okay, of a new phase for the woman. Jadi kita boleh beribadat secara sepenuhnya kan. Kita boleh tumpukan kepada perkara-perkara yang sebelum ni kita tak sempat nak buat. Jadi kita menikmati kehidupan orang kata dengan penuh bermakna, sebab kita dah tahu kita dah melepasi uh, fasa menopause. Okey. So ini dia artikel tentang rawatan menopause menggunakan pengganti hormon, sebab oleh kerana ada berbagai rawatan, jadi kita tidak tahu mana yang sesuai, so adalah lebih baik untuk kita berbincang dengan doktor. Okey. Alright. So inilah hari ini punya perkongsian iaitu ubat penggantian hormon dalam rawatan menopause. Alright. Let's stop sharing. Baik, okey. So nak bagi tahu ini adalah satu fasa yang insya-Allah semua wanita akan lalu. Jadi sementara kita cuba berkongsi, okey, kita cuba berkongsi apa yang kita boleh tahu dan kita kena faham apa tanda-tanda dia. Okey, apa tanda-tanda dia. So I think as long as untuk wanita, as long as dia melepasi 45, kalau tak ada apa-apa lagi memang dia dah dalam fasa pre-menopause. So mungkin mengambil masa 1 tahun, 2 tahun untuk orang kata period tu berhenti sepenuhnya. So dia punya indication 12 bulan lah. Okay, right. Tapi ada juga yang sebab dia masih dekat hujung-hujung tu, ada yang ada lagi period tapi dia dah tidak berkala normal macam dulu. Kalau dulu sebulan sekali dan sebagainya. Okay, so ini adalah satu fasa yang memang kita kena lalu dan kita kena sedia. Kita kena sedia. So sebab itu bila berlaku kita macam fasa macam kita sebelum kita period dulu kan, jadi kita dah mungkin tak ada cramp dan tak ada senggugut dan sebagainya. So itu adalah satu fasa baru. Tapi ada orang dia berhadapan dengan banyak gejala lah, macam flushes, berpeluh dan sebagainya. So saya on my side, kalau diri saya rasa saya accept apa saja, okey, dan tengok kalau kita uh, tak boleh tolerate kan dengan gejala ni, so kita mesti mendapatkan hormon pengganti lah. Kita kena dapatkan. Okay, so benda ni adalah satu perkara yang perlu uh, perkatakan secara terbuka, kerana ini adalah memang fasa yang setiap wanita akan lalu. Okay, ini adalah satu fasa yang setiap wanita akan lalu. Sebab itulah orang tua kata kalau masa muda kita menikmati peluang untuk hamil tu, tapi jangan sekat, sebab once kita sudah menopause, kita memang dah tidak hamil lagi. Right, so itu untuk topik hari ini. So thank you for listening. So saya ada soalan. Thank you Puan Ayu. Akmal Yuznida, kalau period tak regular tu tanda-tanda menopause juga ke? Okey, so kalau kita dah menginjak ke 40 ataupun pertengahan 40 ataupun ke hujung 40, so kita memang dah dekat fasa pre-menopause. So kita hanya perlu pantau jika kita memang dah tak period selama 12 bulan. Kan selama 12 bulan. So cuma kita tak boleh nak jangka sebab ada yang masih datang lagi, ada yang tersekat-sekat dan sebagainya. Okay, so kalau betul-betul confirm 12 bulan straight tu memang dah tak ada, so itulah tanda kita menopause. Tapi kalau period tak regular, kemudian datang, tak datang, jadi kita tak boleh nak track 12 bulan tu. Dia kena 12 bulan dan akan maknanya boleh sahkan yang kita dah menopause. Okay, right. So itu itu saja untuk
hari ni untuk, topik ni okey, topik yang sangat ditakuti tetapi perlu didekati secara terbuka kerana kita akan melaluinya. Kita akan melaluinya semua. Okey, so ia adalah satu fasa untuk kita berpeluang beribadat sepenuh masa sebab bila kita period tu kita ada cuti kan, tapi kalau dah, menopause tu ataupun dah putus haid tu, so ibadat kita boleh buat sepanjang masa. So I hope kita semua terima dengan terbuka perkara ini. Alright, so Puan Ayu cakap thanks. Yes, welcome. Right, so welcome. So saya pun macam kadang-kadang, I go through reading dan sebagainya. So sometimes just to say, um, because period ni memang best friend kita kan for every month, tapi kita kena bersedialah dia akan meninggalkan kita bila tempoh dia dah sampai. Okay, right. So itu saja untuk perkongsian iaitu terapi pengganti hormon. Okay, right. Then saya ada sedikit pesanan sebelum kami berundur diri. So first and foremost, dekat Pantang Plus kita buat satu program fitness for post birth, iaitu wanita yang sudah melahirkan, sudah tamat tempoh pantang, dan dia ingin mengembalikan keanjalan otot-otot dia. Okay, so semasa kita hamil ni dan semasa kita dalam dewan bersalin, kita menggunakan banyak otot. Okay, dan sebab tu lepas tu lepas bersalin memang kita sangat lemah. Okay, sebab kita dah gunakan tenaga kita daripada 9 bulan sebelum ni. Okay, jadi untuk mengembalikan balik keanjalan otot-otot yang kita dah guna semasa kita hamil dan bersalin tu, jadi kita rangkakan satu program post birth fitness untuk ibu, untuk dia mengembalikan stamina, okay, dan untuk attack, okay, certain parts of the body yang memerlukan bantuan. Okay, so kadang-kadang ibu ni dia dapat balik berat badan dia tetapi shape dia dah tak sama macam dulu. Jadi itu yang perlu apa orang kata dapatkan sesi. Okay, so sesi ni pula sesi one to one. Okay, sesi one to one dan atas talian. Jadi dah tak ada masalah nak pergi ke gym atau sebagainya kerana coach fitness tu akan memantau secara atas talian. Okay, so ini untuk ibu yang selepas tempoh berpantang. Selepas tempoh berpantang maksudnya selepas 60 hari, so kita dah fit untuk memulakan senaman kita. Dan dalam kalau kata kita nak mula awal pun kita kena tengok dan kena pasti senaman yang tidak berat. Okay, sebab kita tak tahu kecederaan kita ni kita dah pulih sepenuhnya atau tidak. Sebab tu beri dulu tempoh untuk badan kita heal dari dalam about 6 to 8 weeks. And then we can start our normal routine balik. Okay, so itu the idea. Right, and then so I nak kongsi juga tentang ibu hamil yang perlu mendapatkan vaksin untuk mengelakkan terkena jangkitan yang teruk. Walau bagaimanapun ini adalah ikhtiar dan saya baca ramai juga ibu hamil yang masih enggan menerima suntikan vaksin. So while kita menghormati pendapat masing-masing, so kita pun dah baca terlalu banyak berita kehilangan ibu akibat jangkitan COVID ni yang tak dapat diselamatkan. Okay, so saya berdoa semoga apa yang kita buat ni membawa kepada kebaikan. Okay, so boleh walk in dekat PPV, bawa dokumen dan saya difahamkan banyak PPV dah nak habis ya. So dah nak tutup lah. Okay, so kita kena tengoklah mana-mana PPV yang berdekatan yang masih buka untuk warga negara Malaysia boleh walk in. Okay, sebab tak semua PPV akan beroperasi dah lepas ni. Right, so try to do that. Tempoh untuk vaksin yang yang sesuai adalah kandungan 14 ke 33 minggu. Walau bagaimanapun, baru-baru ni saya jumpa satu artikel vaksin sesuai untuk mana-mana fasa kandungan. Cumanya kena berbincang dengan doktor. Okay, kalau awal sangat ataupun akhir sangat. So semoga apa yang kita buat ni memberi manfaat kepada diri kita lah dan bayi kita.
So itu yang penting, right? Dan akhir sekali boleh muat turun e-book percuma di pantanplus.com di website kami. Kami ada 2 e-book percuma, iaitu panduan pemakanan semasa hamil dan panduan vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusu. Okay, so why not muat turun untuk mendapatkan um, sedikit ilmu tambahan. Right? So I think itu saja untuk hari ini. So take care and stay safe and stay strong. So untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menanti hari untuk bersalin, yang di dalam pantang, ibu-ibu yang menyusu, so saya mohon puan-puan semua mendoakan untuk semua di negara kita ini, semoga keadaan pulih dan kita dapat menikmati kehidupan seperti sebelum ini. Right, so till then, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.